Ayah, tambah nasi ya? Tambah nasi, ayah. Tak payah, tak payah. Patutlah budak-budak ni malas pergi sekolah. Tak pernah rasa air tangan ibu. Kesian. Ayah. Mulai hari ini, jangan ponting sekolah lagi. Pukul, Kang. Dia cakap saya ni tak jaga anak lah. Dia kesian dengan cucu-cucu dia lah. Pembantu rumah tu akan take over tugas isteri lah. Ish. Tak patut. And one more thing, tahu tak dia cakap apa? Adakah dia suruh saya ni berhenti kerja? Logik ke? Ish, logik betul lah. Kan? Dia ingat apa? Perempuan zaman sekarang ni macam dulu-dulu ke? Dulu yelah, kena duduk dekat dapur, duduk kat rumah. Tak gunalah kita belajar tinggi-tinggi, lepas tu pengakhirannya kita kena duduk kat dapur. Jika diberi pilihan antara kerjaya atau keluarga, pastinya ianya satu pilihan yang sukar, terutamanya bagi kaum wanita yang sudah berumah tangga. Seramai 700 responden wanita di seluruh Malaysia telah melalui kaji selidik mendapati 1/3 daripada wanita-wanita berkerjaya ini bersetuju bahawa memiliki anak sangat memberi kesan dan kadang-kala menjejaskan matlamat dan peluang untuk seseorang itu maju dalam kerjaya mereka. Dan 30% daripada wanita berkerjaya dan berkahwin ini terpaksa mengambil keputusan untuk berhenti kerja setelah mereka memilih untuk membesarkan anak-anak dengan hasil tangan mereka sendiri seperti kaum ibu di zaman dahulu. Namun kini, tidak kurang juga wanita yang memilih kerjaya berbanding keluarga kerana pada mereka, membina nama dalam kerjaya dan mendapatkan pendapatan lumayan adalah lebih penting untuk kelangsungan hidup dan memutuskan bahawa pengambilan pembantu rumah adalah penyelesaian masalah bagi menggantikan tempat mereka di rumah. Namun, adakah peluang atau jalan yang boleh dilakukan untuk kaum wanita ini memberi keutamaan seimbang demi kerjaya dan keluarga mereka, atau sememangnya kata pepatah dahulu, wanita tidak perlu belajar tinggi-tinggi jika akhirnya ke dapur juga. Wow, akhirnya ke dapur juga. Tapi wanita sekarang jarang ke dapur juga sebab apa? Banyak menghabiskan waktu di luar untuk mencari rezeki. Tapi itulah hakikatnya, realitinya yang mana kita perlu mengetahui titik tengah antara keluarga ataupun keluarga khususnya wanita, dan tidak asing juga lelaki pun ada juga. Betul, setuju sangat. Jadi Fatin, tanpa melengahkan masa, elok kalau kita perkenalkan tetamu kita di studio. Kita bersama dengan Dr. Nur Aisyah Rosli selaku pakar psikologi dari CPC International. Terima kasih doktor bersama dengan kami hari ini. Banyak soalan yang kami ada untuk doktor, termasuklah penonton yang sedang menonton ni. Mereka juga ada banyak soalan dan seterusnya Fatin kita bersama selain dengan daripada Dr. Aisyah, kita juga bersama dengan Puan N Suhaila Adnan yang langsung dari Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Puan N dan juga maknya. Ibu saya, Mak Ji. Sweet. Okey, sedikit perkenalan mengenai Puan N untuk penonton-penonton sekalian. Puan N pernah bekerja sebagai seorang pengurus sumber manusia HR, tetapi telah berhenti kerja pada tahun 2015 untuk menjaga neneknya yang juga digelar ataupun dipanggil sebagai maknya. Jadi selepas ni kita akan bertanya kepada Puan N dan mungkin juga kita boleh lambai-lambai kepada nenek ataupun mak. Hai mak. Mak lambai-lambai mak. Hai. Okey, sihat nampak mak. Okey, kita nak mulakan dengan Dr. Aisyah terlebih dahulu berkenaan dengan topik kita hari ini. Memang kita rasa macam keluarga, kerjaya dan juga keluarga. Dah perempuan tu duduk rumah je lah, jaga anak je lah. Nak cari duit pun biarkan orang kata fitrah lelaki tu yang menguruskan. Tetapi tidak untuk zaman sekarang ini. Harga barang naik, kita nak membantu institusi keluarga. Bagaimana doktor melihat keluarga ataupun kerjaya, doktor? Okey, dalam topik ini sebenarnya bila kita bercakap pasal keluarga dan kerjaya untuk seorang wanita, dia memerlukan pengorbanan. Okey. Kalau kita nak meninggalkan kerjaya untuk keluarga, kita tengok kembali kepada perasaan kasih sayang. Ada wanita, dia rasa sayang sangat dengan kerja yang dia ada. Tapi dia meninggalkan kerjaya demi kasih sayang kepada keluarga. Tapi ada juga yang dalam dilema kan. Susah dia nak rasa macam kalau aku berhenti kerja, macam mana dengan perbelanjaan harian? Memang barang sangat tinggi sekarang ni kan. Tetapi itulah banyak alternatif lain sebenarnya yang boleh dibuat kalau kita meninggalkan kerjaya yang kita sebut kerjaya ni macam
kerja office hour lah. Pukul 8 sampai pukul 5 kan. Tetapi sekarang ni dalam zaman yang serba maju ni, banyak cara lain yang kita boleh dapat untuk menaikkan pendapatan kita lah. Setuju. Itu adalah pilihan, doktor. Itu adalah pilihan. Dan ini dilema yang dialami setiap individu seperti yang saya kongsikan tadi, Dr. Samad, yang sudah berkahwin, yang ada anak ataupun yang belum lagi berkahwin. Dan dilema ini macam tiada pengakhirannya, kan? Tapi kadang-kadang rasa macam tidak adil juga. Mengapa dilema ini dialami lebih kepada kaum wanita? Bukan nak kata kaum lelaki tidak mengalami dilema ini, ada dalam kalangan mereka yang turut sama mengalami dilema ini. Tetapi kebanyakan mereka, kenapa kaum wanita, doktor? Adakah ia berat sebelah? Saya rasa kita tengok balik personaliti kaum wanita. Kita ni wanita suka berkorban. Empathy. Kita rasa sayang tu sangat tinggi. Jadi kita selalu fikir kita nak mengalah untuk keluarga kita. Ramai wanita di luar sana yang saya kenal yang sanggup melepaskan jawatan yang tinggi demi untuk menunjukkan kasih sayang pada keluarganya. Sebab kadang-kadang kasih sayang ni kita nak kena tunjukkan. Contohnya lah, ada juga orang yang sakit, kan? Anak-anak yang sakit. Macam klien saya sendiri, ramai yang ada anak autism, ramai ibu yang berhenti kerja. Berbanding dengan ayah yang memilih untuk berhenti kerja. Sebab perempuan ni kaya dengan sifat kasih sayangnya. Naluri seorang ibu dan wanita itu sendiri. Juga multitasking. Saat multitasking. Dan dia fikir dia boleh buat banyak benda dalam satu masa. Dia lah yang nak berkorban. Kita ni wanita selalu fikir nak jadi hero sebenarnya dalam keluarga kita. Okey, baik. Bagus juga ada pemikiran nak jadi hero tu kan. Superwoman, membantu. Superwoman. Okey, kita nak terus bertanyakan kepada Puan Ann. Apa yang dikongsikan doktor ni saya sangat-sangat setuju. Dan mungkin Puan Ann juga ada pendapat dan juga pengalaman sendiri yang mana meninggalkan kerjaya untuk memilih mengutama menjaga mak di kampung. Puan Ann? Puan Ann boleh dengar? Okey, terima kasih Fatin. Memang seperti mana yang doktor bagi tahu. Boleh. Saya boleh dengar. Boleh dengar saya ke? Hello? Boleh dengar ke? Boleh. Hello? Teruskan Puan Ann. Kita boleh dengar. Ke? Boleh. Okey. Dah, okey. Okey, macam yang doktor bagi tahu tadi, walau di mana saya berada di puncak kerjaya saya, tetapi membuat keputusan untuk berhenti kerja dan mengambil keputusan untuk balik ke kampung dan meninggal adalah satu keputusan yang saya ambil dengan mendalam. Dan saya kena buat pilihan sama ada ibu saya ataupun nenek saya, sebab saya tinggal dengan nenek daripada lahir. Saya tinggal dengan nenek dan saya panggil nenek saya sebagai mak. So bagi saya, di kacamata saya dia ibu. Dan saya masih ada ibu kandung, which is anak dia. Okey, membuat keputusan meninggalkannya dengan memang berat apabila kita pergi study and then kita dapat kerjaya yang okey, yang boleh membantu keluarga. Tapi keputusan yang dibuat itu berdasarkan apa yang saya rasa keluarga saya yang paling utama, di mana anak-anak tidak ada masalah, saya boleh transfer anak saya ke sekolah ke kampung. Tetapi mak saya, mana saya nak cari ganti? Saya kena menjaga dia kerana saya the only yang faham dia. Saya yang membesar bersama dengan dia, dengan keadaan dia yang mula start demensia, yang agak cerewet untuk dihandle dan memerlukan kesabaran, yang mana hanya anak yang duduk dengan dia saja yang mampu untuk menjaga. Dan itulah yang membuat keputusan saya meninggalkan kerjaya saya dan pulang ke kampung untuk menjaga mak. Dan sewaktu untuk membuat keputusan tu kan Puan Ann, ada tak mendapatkan pandangan daripada keluarga, suami ataupun bila kita dah berhenti kerja ni kan sumber pendapatan tu mungkin terhad suami yang mencari sebelum kita mendapat satu ilham untuk mendapat pendapatan yang lain. Ada tak mendapatkan pandangan daripada keluarga terlebih dahulu? Alhamdulillah, pada mulanya keluarga bertanyakan apa yang saya nak buat nanti. Balik ke kampung dengan meninggalkan kerjaya, meninggalkan hobi, meninggalkan rumah di sana. Tapi saya fikir rezeki ada di mana-mana dan saya percaya kepada diri saya dan saya percaya kepada talent yang saya ada. Saya mampu untuk mencari rezeki di mana-mana asalkan mak saya dan keluarga saya di depan saya. InsyaAllah Allah akan berkati saya. Saya percaya pada itu. Saya percaya kepada berkat menjaga orang tua. Perjalanan hidup saya nanti bukan sekadar berjaya untuk menambah rezeki. Akan ada rezeki-rezeki yang lain datang kepada saya.
Masya-Allah. Baik, Bangga baik. saya dengar. Ya, betul. Dan kami setuju dengan apa yang Puan Ann kongsikan. Dan mungkin boleh bertanya pendapat doktor juga. Rezeki ada di mana-mana. Tetapi doktor, dalam kalangan wanita sebagai seorang ibu, naluri seorang ibu atau wanita dan sebagai seorang isteri juga, kadang-kadang ada rasa serba salah itu yang membuatkan keadaan lebih teruk. Dia tidak perlu, sebenarnya tidak mengapa kalau mereka ingin bekerja. Tapi kalau mereka memilih untuk kerja, mereka rasa alamak, I'm not a good mother. Saya bukan ibu yang baik. Saya bukan isteri yang baik. Kan? Rasa saya. Tapi itulah masalahnya. Sebenarnya tidak perlu. Tetapi itu secara semula jadinya seorang wanita akan rasa serba salah. Rasa serba salah itu. Mungkin doktor boleh ulas mengapa dan bagaimana kita boleh mengelak daripada rasa serba salah itu wujud setiap kali kita ingin mengambil keputusan yang berat. Okey, dia balik kepada psikologi kita lah, keperluan hidup kita kan. Bila kita memilih sebab kita fokus pada kerjaya dan keluarga, dalam perbelanjaan harian, ini katalah sebuah keluarga lah, kita punya expenses terlalu banyak. Kita nak berhenti sebab kita nak jaga ibu ayah yang sakit. Tetapi kita juga pada masa yang sama nak jaga hati suami kita. Persefahaman tu penting sebenarnya dalam rumah tangga. Kita nak kena berbincang dengan suami, kita nak kena list down semua perbelanjaan kita. Dilema wanita ni biasanya dalam budaya kita pun kita melihat pengorbanan tu mesti datang pada pihak wanita. Tidak ada salahnya, tetapi sebenarnya sebagai sebuah keluarga, perbincangan dengan suami, dengan keluarga kita sendiri sangat penting untuk mendapat satu persetujuan. Macam Puan Ann cakap tadi kan, kita nak kena lihat juga sebab kita bukan nak berkorban waktu itu saja. Perjalanan hidup ni panjang. Betul. Apa yang kita nak makan, perbelanjaan, anak makin membesar, di mana keuangan tu akan kita dapatlah. Tapi macam kata sekarang ni, zaman teknologi moden, keuangan dari sudut perniagaan secara online pun dah boleh mendatangkan pendapatan. Itu yang dikatakan tadi, rezeki di mana-mana. Sebenarnya rezeki ni kita kena cari. Tidak semestinya kita kena keluar bekerja office hour yang membuatkan kita terikat. Dilemanya adalah kita nak bekerja sebab kita terikat. Kalau kita memilih pekerjaan yang tidak terikat, kita bebas, perniagaan lah salah satu contohnya, kita masih boleh menjaga keluarga kita dan masih mengekalkan kerjaya kita mungkin sebagai ahli perniagaan. Betul. Dua-dua pun kita dapat sebenarnya. Baik, jadi adakah doktor berkata yang kita juga harus mengubah mindset kita? Ya, betul. Cara kita berfikir itu penting sebenarnya. Kita nak dua-dua. Kita nak jaga keluarga kita nak juga bekerja untuk dapat pendapatan. Jadi macam mana? That's why kita kena berfikir untuk memperolehi kedua-dua ni. Kan disebutkan tadi keseimbangan. Memang tak ada keseimbangan, tapi kita boleh capai dua-dua ni kalau kita boleh menjaga keluarga kita dan masa yang sama bekerja tetapi secara freelance atau bekerja sendiri. Yang jadi dilema apabila kita bekerja dengan orang lain. Kita nak masuk pejabat, kita punya punch card dan sebagainya kan, clock in, clock out semuanya. Itu yang dilema sebab masa tu terhad. Betul. Dan masa tu sebenarnya waktu anak kita berada di daycare pusat asuhan lebih banyak berbanding masa bersama dengan kita sebenarnya. Okey, kita dah dengar daripada doktor, kita dah dengar juga sedikit pengalaman daripada Puan Ann. Kita nak dengarkan juga rakan-rakan kita di luar sana berkenaan dengan topik kerjaya ataupun keluarga. Jom kita dengarkan. Okey, kalau saya ni seorang yang balance lah. Kalau nak katakan keluarga, kalau kita nak membesarkan keluarga pun, kita nak tanggung keluarga pun mesti ada kerjaya. Betul. Jadi saya pilih kerjaya dululah, baru keluarga. Sebab apa? Sebab apa sekarang dengan keadaan sekarang perlukan kewangan yang stabil semua. Kalau kita pilih keluarga dulu, spend more time dengan keluarga kita tanpa kita cari hasil untuk dibawa balik untuk keluarga tu, jadi tak ada guna. Bagi saya kerjaya dulu baru keluarga. Untuk saya semestinya keluarga lah. Sebab kalau kerjaya kita boleh dapatkan kat mana-mana lah. Kalau keluarga semestinya yang pertama lah yang kita kena dulu kan. Ialah sebab ada keluarga dan juga sebabkan keluarga kita ada kerjaya. Boleh je kita untuk support apa-apa pun lah. Untuk kita cari rezeki, untuk kita support keluarga kita. Apa-apa memang kita kena dahulukan keluarga dulu.
Baik. Apa-apa dahulukan keluarga. Saya setuju dengan itu sebab apa kadang-kadang bila kita mendahulukan keluarga, dia punya berkat tu dia lebih mendatangkan lebih banyak rezeki ataupun ketenangan sebab kita nampak anak kita membesar depan kita. Mungkin pandangan saya berbeza sedikit. Mungkin juga sebab saya belum berkahwin dan ada anak. Tapi saya rasa sesiapa yang memilih kerjaya bukanlah sesiapa yang memilih keluarga bukanlah lebih mulia daripada mereka yang memilih kerjaya, tetapi sebab ini adalah keputusan masing-masing, diri masing-masing. Jadi yang penting ianya keputusan yang harus memberikan kegembiraan kepada semua orang. Sebab apa saya memilih untuk keluarga khususnya kan. Kadang-kadang kita terlalu memberi kepada syarikat kerjaya kita. Kita tak tahu kan kadang disebabkan keadaan ekonomi, tertutupnya syarikat ataupun kita kena retrench dan sebagainya. Itu juga memberi implikasi kepada keluarga kita kan. Kalau kita memilih kerjaya berbanding daripada keluarga. Baik Fatih, itu pandangan mereka tadi dan kami juga sempat membaca komen-komen anda. Ini daripada Nur Faiza, katanya saya ada satu perasaan paranoid. Nak kerja tapi takut nak hantar anak kat orang luar. Nak hantar kat mak ayah tak sampai hati sebab mak ayah dah tua, tak larat nak jaga cucu. Jadi saya memilih keluarga walaupun hati ingin bekerja. Saya percaya rezeki ada di mana-mana. Saya dapat tengok anak-anak membesar depan mata. Okey, ini daripada Nia Amira, kalau boleh kita bacakan. Saya memilih kerja tetapi atas sebab suami tak izin bekerja dan tak kurang kepercayaan orang luar untuk mengasuh anak kami, jadi saya memilih keluarga. InsyaAllah ada rezeki lain yang datang nanti, percaya pada aturan yang Maha Esa. Jadi rata-ratanya berlapang dada untuk apa sahaja pilihan yang mereka ada depan mereka. Dan mungkin saya nak bertanya kepada Puan N. Puan N, berbalik pada soalan yang saya tujukan kepada doktor tadi berkaitan dengan perasaan serba salah ini. Sewaktu Puan N membuat keputusan untuk ke Terengganu bersama dengan mak, anak-anak tu semestinya mereka mempunyai rakan-rakan di Kuala Lumpur di sini kan. Jadi adakah Puan N rasa serba salah itu sebab terpaksa membawa anak dan semuanya bersama ke Kuala Terengganu? Okey, pada mulanya mereka agak bertanya macam mana saya nak dengan environment yang baru, bolehkah mereka menerima kami, dan mereka sudah ada seronok dengan kawan-kawan di sekolah yang lama, di tempat tinggal yang lama. Perasaan serba salah tu memang ada. Jangan cakap tidaklah, dan saya sendiri pun mengambil masa untuk adjust diri saya, meninggalkan kerjaya dan rutin saya, mengambil masa yang agak lama. Tetapi hasil sokongan daripada keluarga, anak-anak pun dah boleh adjust dengan keadaan persekitaran, itu lebih membuatkan saya rasa okey, keputusan yang saya buat ini alhamdulillah kerana ada support daripada family, daripada suami dan anak-anak especially, sebab mereka yang paling rapat dengan kita. Okey, support itu yang penting kan, yang mana kalau kita tahu peranan dalam setiap ahli keluarga itu. Tapi doktor, bagaimana pula ini situasi yang mungkin kita rasa situasi terikat, di mana memang dah keadaan memang untuk menjaga emak dan juga keadaan untuk kita membantu dalam sumber ekonomi. Bagaimana pula mereka yang mempunyai kehendak, suami cukup, suami boleh sara dan sebagainya, tetapi mereka mempunyai orang kata target mereka sendiri, nak jadi career woman, nak bekerja dan sebagainya. Jadi anak-anak terabai dan sebagainya. Ini adalah kita bercakap mengenai kehendak. Mereka ada pilihan tapi kehendak itu melebihi. Sebenarnya saya fikir wanita ni dia ambil berat juga kepada keluarga dia. Walaupun dia bekerja, tapi pada masa yang sama dia tetap jugalah menghantar anak ke sekolah. Kadang-kadang bila kita tengok dalam kehidupan hari ini, anak-anak ni pun banyak aktiviti yang dia nak involve. Betul. Dengan satu pendapatan mungkin tidak mencukupi. Jadi ibu ni bekerja supaya dia boleh lagi support untuk aktiviti-aktiviti tambahan kepada anak. Bukan sahaja kehendak kepada diri sendiri, tetapi memenuhi keperluan anak-anak. Sekarang ni kan banyak macam-macam aktiviti kan yang yalah hantar anak swimming class lah, memanglah nampak macam kisah hidup awak je. Memang nampak ibu tu macam tak ada, macam sibuk. Tetapi dia boleh juga spend masa dia dengan anak. Sekarang ni kita teknologi, ada telefon, ada video call, boleh WhatsApp. Memang ketidakhadiran ibu bersama dengan keluarga tu bukan sebab dia tidak pentingkan keluarga dia, tetapi dia nak bekerja untuk kehendak semasa. Kita nak travel, kita nak membeli supaya tidak membebankan kepada satu pihak suami saja. Dan anak-anak ni sebenarnya perlu diberitahu. Mama pergi kerja, kita bercerita dengan anak kerja kita, kita tunjukkan dengan anak kerja kita. Kadang-kadang mungkin kita lalu dekat KL, inilah bangunan yang mak kerja. Jadi dia tahu kita bekerja di situ. Jadi saya fikir semua kaum wanita yang bekerja ni bukan saja kehendak diri sendiri,
tetapi adalah keperluan bersama supaya kita sama-sama rasa happy, ya, kita dapat sama-sama apa yang kita mahukan, macam itulah. Ya? Okey, baik. Dan Dr. Fatin dan juga Puan N, ini komen daripada CY Fiza Saini, maaf. Bab kerja dan keluarga ni memang dua-dua penting untuk saya, tapi nak buat macam mana atas banyak faktor saya kena bekerja sebab dari lepas SPM memang bekerja untuk membantu menampung kewangan family. Kini bila dah berkeluarga dan ada anak-anak, so pengorbanan atas dasar kasih sayang pada keluarga jadi lebih lagi. Kalau tak bekerja, mana nak ada duit nak beli barang-barang keperluan. Nah, ini saya rasa lumrah kehidupan ramai orang juga. Dan seperti yang Fatin dan juga Doktor kongsikan, support system itu sangat-sangat penting kan. Kadang-kadang mungkin ada support system tetapi ada dalam kalangan mereka rasa mereka superwoman, mereka nak lakukan segala-galanya sendiri. Awak kata? Bukan. Saya buat sendiri, bukan saya. Okey, jadi kami nak bertanya kepada Puan N. Puan N mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan support system yang Puan N kongsikan tadi. Anak-anak dah faham dah situasi, jadi mereka di sekeliling pun faham, tetapi nak dapatkan ke semua orang untuk terus memberikan sokongan itu, adakah ia mudah dan bagaimana Puan N melakukannya? Untuk dapatkan support system daripada awalnya, especially kita pun seorang yang memberi contribution kepada financial keluarga, yang paling penting saya kena bercakap dengan anak saya bahawa saya sudah tidak bekerja, tidak berjaya. I have to cut cost, to cut cost untuk travel, untuk belanja, untuk leisure, dan support system yang saya ada yang paling terbaik adalah daripada suami saya sendiri dan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya tahu saya telah berhenti bekerja dan mereka support saya dari segi lain. Cakap, okey, tidak semestinya kerjaya mencari rezeki harus pergi ke office. Betul. Okay, and since you dah balik Terengganu, kita mencari rezeki dengan cara macam doktor cakap, kita boleh jadi ahli perniagaan, kita boleh buat freelance, dan saya mulakan dengan cara itu di mana sambil saya menjaga bisnes yang saya buat sekarang, mak saya di depan mata, anak saya di depan mata, saya boleh bawa mereka bersama-sama dengan saya untuk mencari rezeki dengan tidak bawa ke office. Alhamdulillah. Dan itu support system yang saya paling hargai daripada rakan-rakan dan keluarga. Terima kasih banyak-banyak. Dan you all tahu siapa you all. Okey, dan apa yang saya boleh katakan, Puan N ni adalah seorang yang berjiwa besar, yang mana dia tahu apa yang dia pilih. Pengurusan perancangannya memang sangat-sangat orang kata lengkap dengan persetujuan keluarga. Okey, kita nak bacakan daripada Zanariah Yahya. Selamat tengah hari. Cerita ni undang sedih duka di hati saya. Betapa penting sokongan dua pihak keluarga, bukan banyak negatif, dari fikir yang baik untuk keluarga masa depan. Jangan putus asa, beritahu mereka bila sesuai masa boleh alih kerja. Bila wanita ada kerja dan duit, dia tak runsing, pening kepala. Bagaimana nanti tekanan jiwa? Bila tak kerja, jadi bahan orang kata, berbau hina, hati terasa keluar air mata. Semangat dari keluarga, wanita berjaya. Ini adalah kata-kata semangat daripada Zanaria. Apa yang boleh saya katakan, baik, kita dah sentuh berkenaan dengan keluarga banyaknya, tetapi untuk mereka yang bekerja ni, doktor, kadang-kadang wanita yang bekerja ni perlu ada orang kata rasionalnya di hati mereka. Kadang-kadang tidak adil untuk anak-anak. Bila wanita memang bekerja mencari rezeki dan sebagainya, bila balik tukar topi sebagai ibu, yang mana kadang-kadang kepenatan mereka tu diberikan kepada anak-anak. Tidak adil sebenarnya untuk anak-anak untuk menerima. Mereka perlukan juga perhatian. Bagaimana mungkin doktor boleh katakan mungkin kepada ibu yang memilih kerjaya? Okey, sebut tadi tu berkait dengan emosi sebenarnya. Apabila kita mungkin ada tekanan di tempat kerja, kita dah memilih kerja tapi kita tak happy pula nak kerja. Jadi bila balik ke rumah, macam kata tadi, mak penatlah, penat, ya. Tetapi kita kena tengok juga anak kita ni, bersama mana anak kita ni. Kalau masih kecil lagi, bawah umur 8 tahun, dia susah nak faham. Dia tahu, mak, dia nak peluk, dia nak bermain, dia nakkan perhatian. Kita walau macam mana pun, anak yang kecil ni, kita mesti berikan perhatian. Kita tidak ada pilihan. Dari segi perhatian kepada anak, saya katakan tidak ada pilihan lah. Sebab masa kecil inilah sangat penting untuk dia rasakan kasih sayang kita. Lepas tu kan besok kita pergi kerja lagi balik sampai petang. Tapi untuk anak yang dewasa ni,
kita masih boleh bertoleransi lah. Kita boleh bercerita dan dia mungkin lebih faham lagi. Walau macam mana pun kita sebagai seorang wanita ni, that's why Allah anugerahkan kita ni dengan satu sifat kelembutan, sifat mendidik. Sebab tu kita banyak mengalah dalam banyak perkara. Kita lah banyak berkorban sebabkan personaliti kita tu. Jadi sebenarnya sebagai seorang ibu, kita nak nampakkan nilai murni yang apa yang kita miliki itu kepada anak-anak kita. Kasih sayang macam saya sebut tadi kena ditunjukkan. Kita tak ada di rumah 8 jam, pejabat tolak 2 jam, jam. Kan? Dah 10 jam. Jadi masa yang sejam 2 yang di rumah tu ialah kita kawal emosi kita. Jangan berlaku pertengkaran dan sebagainya, bergaduh dan sebagainya. Masa yang singkat tu tunjukkan kasih sayang pada anak. Tengok sekejap kerja sekolahnya, peluk, itu dah cukup. Tahu tak, percaya tak? Kalau kita peluk anak kita dalam masa 3 minit je, dia akan ingat tu seminggu. Betul. Sebab tak ramai ibu ayah menunjukkan kasih sayang tu kepada anak. Dia just kasih duit sekolah. Kita fikir itu kasih sayang. Mama bekerja nak ambil RM5. Tapi sentuhan tu penting. Emosi. Emosi tu penting. Jadi itu yang sebenarnya kita perlu belajar. Jadi kalau kita pergi kerja, kita senang hati juga. Anak kita ke sekolah, kita dah peluk dia, dah panggil panggilan sayang. Ada ibu bapa yang tak memanggil anak, just panggil nama. Contoh Ahmad. Sekali-sekala kita panggil lah sayang, anak Umi, mama. Panggil. Itu sebenarnya melembutkan jiwa budak. Dan itu salah satu cara untuk kita melembutkan hati budak yang degil. Baik. Saya pernah membaca artikel dan apabila saya bersembang dengan beberapa orang yang sudah berkahwin, ada anak, mereka menggunakan konsep 5 years sacrifice ataupun 10 years sebab mereka mengorbankan pekerjaan atau kerjaya mereka selama 5 tahun supaya anak mereka dah besar sikit ataupun 10 tahun dahlah mereka tahu macam mana nak menguruskan diri. Selepas itu baru mereka keluar bekerja semula. Jadi sebelum kita mengakhiri segmen ini, saya nak tanya Puan Ann sedikit. Puan Ann, ada 3 orang anak, 2 daripada mereka adalah remaja. Jadi adakah keputusan yang diambil ini lebih mudah kerana anak-anak Puan Ann dah lebih memahami situasi ataupun kalau mereka masih lagi dalam lingkungan umur katakan 3, 4 atau 5 tahun ataupun masih bersekolah, adakah keputusan ini tidak mungkin diambil oleh Puan Ann? Keputusan yang saya lakukan ini, saya telah memilih bahawa walaupun anak saya di peringkat umur macam mana sekalipun, apabila saya meletakkan ibu saya yang demensia ini di depan, anak saya boleh adapt pada any kind of environment dengan percaturan saya, dengan percaturan suami saya, dan mereka boleh absorb benda itu sebab mereka masih kecil. Baik, faham. Benda itu sendiri mereka akan adapt dengan situasi dan at the same time mereka akan enjoy dengan kehadiran saya. Di mana masa kecil mungkin mereka di pengasuh, mereka tinggal dengan orang lain kan waktu saya bekerja. Now mami 24 hours dengan mereka, masak apa saja apa yang mereka nak dan mereka menerima itu dengan lebih berjiwa. Mami tak kerja tak apa, kita cut perbelanjaan tak apa, as long as saya ada bersama dengan mereka. Baik, dan daripada apa yang Puan Ann kongsikan, kita dah tahu yang Puan Ann tahu prioritinya, iaitu mengutamakan nenek. Dan nama nenek sebenarnya kami belum lagi, tak sempat lagi sebut, adalah Hajah Simah binti muda yang kami faham dah berusia 100 tahun. 100 tahun. Wah, thank you kerana bersama kami Puan Ann dan juga nenek, dan semoga nenek ataupun mak dipanjangkan usia diberikan kesihatan. Dan juga mungkin perkongsian Puan Ann hari ini membuka mata mereka di luar sana untuk lebih membuat keputusan yang tepat untuk hidup mereka. Terima kasih Puan Ann. Terima kasih Fatin, terima kasih Siti. Selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam sayang pada nenek. Okey, secara tidak langsung apa yang dikongsikan Puan Ann ini doktor kan, dia mendidik juga anak dia yang mana untuk menjaga atau mengutamakan keluarga, khususnya orang yang mungkin memerlukan perhatian. Baik, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Aisyah atas perkongsian hari ini yang mana saya kira banyak input-input yang baik kita dah perolehi Sugi. Betul. Doktor lapar ke? Ya. Okey, doktor tak apa. Doktor tunggu sini sebab katanya lepas ni saya dan Fatin ada challenge masak-masak sikit. Jadi mungkin kami boleh sajikan kepada doktor apa yang kami masak. InsyaAllah. Tak tahulah macam mana rasanya. Apapun kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Selepas ini.